أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يلهى كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Sekali lagi kita berada dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis di mana malaikat mendoakan orang-orang yang hadir di dalamnya. Dia ibarat taman daripada taman-taman syurga. Oleh yang demikian, nikmatilah majlis yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita dengan kita meluangkan masa yang sedikit ini dalam keseharian kita. Ini merupakan antara waktu yang sangat produktif, sebab dia menghasilkan pahala-pahala yang banyak. Kemungkinan ada di antara masa-masa kita yang berlalu yang tidak tercatat pun pahala-pahala di dalamnya. Sedangkan bila kita datang ke masjid, Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sehingga disebut dalam beberapa hadis di mana Allah Subhanahu wa taala tersenyum, gembira melihat hambanya yang datang ke rumahnya, sehingga ibarat seorang tetamu yang sangat menyukai dan merindui seseorang tetamu, sehingga dia sangat mengalu-alukan kedatangannya. Jadi ini bukan tuan rumah ataupun jawatan kuasa yang mengalu-alukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengalu-alukan kedatangan dan kehadiran kita ke rumah Allah yang sangat mulia ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi perkongsian pembacaan hadis yang bersifat fadail. Fadail maksudnya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan dalam kita melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan suatu nilai tambah dalam kita beramal yang wajib. Yang wajib kita dah tahu, solat fardu 5 waktu, puasa, bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan umrah, dan banyak lagi yang wajib. Tetapi yang lebih banyak adalah ibadah-ibadah yang bersifat sunat. Ini yang diberikan galakan demi galakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita mula baca hadis An Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw yaqinan min qalbihi lam yadkhulil nar aw dakhala al jannah wa qala marratan dakhala al jannah wa lam tamassu an-nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Mu'adz radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada Rabb yang berhak disembah dengan sebenar-benar penyembahan selain ataupun melainkan Allah, secara ikhlas daripada lubuk hatinya, maka dia tidak akan masuk neraka. Ini satu jaminan daripada baginda SAW yang merupakan satu statement dan keyakinan yang Allah berikan kepada baginda SAW untuk disampaikan kepada umatnya dan kita di antara umat Nabi Muhammad SAW.
Atau dikata dia akan masuk syurga, tidak akan masuk neraka orang yang mengucapkan ikhlas pada hatinya la ilaha illallah, atau dia katakan dia akan masuk syurga. Baginda bersabda lagi dalam kesempatan lain, dia akan masuk syurga dan tidak akan tersentuh api neraka. Ada tulisan daripada penulis ataupun penyusun buku ini, buku hadis ini, siapa saja orang-orang yang mengucap la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dengan sebenar-benar penyembahan, dikatakan tidak akan masuk neraka. Ataupun kalaulah ada yang mengucap la ilaha illallah, dikatakan betul masuk neraka juga. Ini bermakna dia belum merealisasikan keikhlasan yang dapat menghalangi dia untuk masuk neraka. Di akhirat kelak, sekarang kita tak tahu, belum lagi. Di akhirat kelak orang yang mengucap la ilaha illallah, dia aku mengucap la ilaha illallah dulu di dunia, tapi kenapa aku dimasukkan dalam neraka? Maka diperhatikan keikhlasannya. Allah perhati, tengok. Sebab itu dalam hadis yang lain, saya dah sebut sebelum ini, Rasulullah SAW menyebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum atau kama qala. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat pada rupa paras yang kamu miliki, yang cantik, yang comel, yang ganteng. Bahasa Indonesia ganteng, yang cakap, yang handsome, tidak juga melihat kepada apa yang kamu miliki dari segi penampilan, jasad yang macho, yang sado, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tengok hati. Kenapa tengok hati? Hati inilah yang di dalamnya ada ikhlas. Penilaian Allah terhadap hati ini ikhlas atau tidak. Wa a'malikum, dia juga Allah tengok apa amal yang kita buat, yang juga di dalamnya ada ikhlas atau tidak. Jadi kalaulah seseorang ni dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah solat, tetapi semuanya tidak ikhlas kerana Allah SWT, maka tidak akan dapat menghalang dia untuk tidak masuk syurga, tidak akan dapat menghalang api neraka daripada menyentuhnya. Pastilah ia belum merealisasikan keikhlasan yang dapat menghalangi dia masuk neraka. Bahkan boleh jadi dalam hatinya terdapat satu bentuk syirik dan sejenis dengannya. Apa maksud syirik? Riak. Riak ini sangat halus, sangat halus kata Rasulullah SAW, sangat halus tetapi ada, seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang penuh kegelapan, tak nampak. Tapi kalau kita ambil penyuluh, tengok ada semut hitam berjalan merangkak-rangkak. Ibarat begitulah, begitulah ibarat riak ini, dia ada dalam hati. Orang beribadah ingin pujian, tapi dia tidak menyatakan, pujilah, pujilah aku. Tapi dia beribadah tu, dia merasakan diawasi oleh orang, bukan diawasi oleh Allah. Kalau manusia melihat dia, dia akan rasa pelik. Pelik maksudnya dia akan rasa aktif. Ada manusia, mula-mula dia sembahyang biasa-biasa, bila ada orang yang masuk, bunyi pintu, wah, dia pun panjang, dia punya rukuknya, sujudnya pun panjang, tamak ninahnya pun panjang. Dan hatinya, biarlah orang tengok aku ni sembahyang sempurna. Kalau tidak ada orang, tak kisah. Dia tak rasa bahawa Allah memerhati dia lebih daripada manusia. Mungkin dia tidak, manusia yang masuk dalam masjid ni tak tengok dia pun. Sekadar tengok seperti lalu, oh si fulan, dia tak tengok, oh macam mana sembahyang, tak. Dia nak sembahyang juga. Dia mungkin nak i'tikaf, tapi dia perasan orang perhatikan dia. Dia dikemaskan dia punya sembahyang. Itu juga. Dan ibadah-ibadah, dia katakan ibadah tahajud, ibadah puasa. Walaupun puasa ni dia ibadah yang orang tak tahu dia puasa atau tidak, tak nampak, tetapi dia boleh riak. Dia riak, menunjuk-nunjuk dia letih. Sehingga kan ulama ni tidak, mereka menyembunyikan kesan-kesan dia mereka berpuasa. Bibir mereka tahu ini sentiasa basahkan. Mereka segarkan muka mereka supaya tidak nampak mereka berpuasa. Kalau Ramadan memang orang semua berpuasa. Tapi kalau puasa Isnin Khamis, puasa
selang-seli puasa Daud mereka sembunyikan seolah mereka tidak berpuasa. Mereka tak sebut pun. Oi, saya puasa kan ni Oi, sedapnya bau Masya-Allah, sayangnya saya berpuasa. Sebut kepada orang nak tunjukkan dia berpuasa. Itu kadang dia sengaja nak cerita, dia kata, dulu saya susah nak puasa Senin Khamis. Sekarang ni Masya-Allah saya boleh konsisten sejak 5 tahun yang lalu. Tak ada orang tanya, tapi dia suka nak cerita, nak riak. Dulu saya puasa Senin Khamis, lepas tu saya cuba dah puasa Daud ni, selang-seli. Rupanya bagus, badan saya fit. Nak cerita macam tu. Tetapi ada yang dia udang sebalik batu, itu nak cerita dia ni berpuasa bukan Senin Khamis lagi, puasa Daud, selang-seli. Itu pun boleh jadi riak. Tetapi tidak semua orang yang puasa selang-seli ataupun puasa Daud ini jadi riak. Kalau dia pandai menjaga diri dia, menjaga hati dia. Gitu juga dengan sedekah. Banyak, semua amalan ni boleh masuk di dalamnya jarum-jarum syaitan. Riak boleh masuk. Puasa boleh, sedekah boleh, sembahyang boleh, tahajud boleh, tolong orang pun boleh, tolong ambil gambar, tunjuk. Tetapi tidak semua orang yang ambil gambar tunjuk dia riak. Jangan kita buruk sangka. Alhamdulillah kita tengok ialah jawatan kuasa Darussalam lalu menjenguk ahli qaryah ni bagus. Saya doakan agar kita ikhlas, insya-Allah. Jadi ini perlu dijagakan. Tidak salah kita ambil gambar kita ini supaya orang mereka buat kerja dan aku nak tolong juga. Itu Tapi syaitan tidak akan meninggalkan sedikit pun daripada saat-saat di mana kita inginkan keikhlasan, dan keikhlasan tersebut menyebabkan kita mendapat pahala yang banyak. Syaitan tidak akan meninggalkan. Biarlah mereka nak sedekah, biarlah. Siapa tu? Jadi keikhlasan ini sangat mahal. Tidaklah semudah yang dicakapkan. Aku bagi ni ikhlas. Terimalah, aku bagi ikhlas. Ikhlas tidak diucap. Dia diberi saja. Bagi ni. Ambil. Aku bagi ikhlasnya. Bila bagi sebuah ikhlas tu, dia akan menyebabkan kurangnya keikhlasan. Boleh menyebabkan kurang. Jadi banyak sangat unsur-unsur yang perlu kita telaah, dan juga macam mana ulama-ulama dulu beramal. Mereka menyembunyikan di antara amal-amal yang boleh disembunyikan. Ada yang tidak boleh disembunyikan. Salat berjamaah mana boleh disembunyikan? Aku tak nak salat di masjid. Kebanyakan mereka tu riak. Kebanyakan mereka yang pergi umrah tu, haji tu memang riak. Sana siapa yang tahu dia riak? Orang pun mujahadah sungguh-sungguh untuk beribadah, ikhlaskan Allah, istighfar, taubat kepada Allah, minta lagi Allah. Allahumma inna na'udzubika min syirki wa syirki wa nastaghfiruka min na'lam. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada riak. Riak ni daripada apa? Mensyirikkan engkau sesuatu yang aku tahu, dan aku beristighfar terhadap apa yang aku tidak tahu, aku mensyirikkan engkau. Itu di antara doa Rasulullah SAW untuk membendung ataupun memutuskan sifat riak daripada menghinggapi hati kita dan amal-amal kita. Jadi ini jaminan daripada Rasulullah SAW ni, siapa yang mengucap la ilaha illallah ini ikhlas daripada hatinya dengan memahami maksudnya, bukan hanya ucap betul, dia tak memahami dan tidak mempraktikkan maksud tuntutannya, tapi dia mempraktikkan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhala jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah di akhir kalam kehidupannya, dia hidup ni maksudnya akhirnya apa? La ilaha illallah, dakhala jannah. Walaupun dia pernah buat dosa besar, buat dosa ini. Itu dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Sahabat pun pelik kata, tak silap Muaz ke siapa? Betulkah Rasulullah? Sampai 3 kali dia tanya, betulkah orang ni dia buat dosa-dosa ni, lepas tu dia ucap la ilaha illallah ni, dia masuk syurga? Betul. Walaupun Muaz tak suka. Kata Rasulullah SAW, begitu dahsyatnya kalimah la ilaha illallah ni, kunci syurga. Kalimah yang sangat berat. Kalimah yang sangat berat, dia adalah inti daripada keislaman. Kalimah la ilaha illallah ni. Kita mula lahir ke dunia ini ucap la ilaha illallah ataupun azan, ditutupi juga dengan la ilaha illallah. Masya-Allah, sangat mahal. Sebab itulah orang yang mengucap la ilaha illallah ni, walaupun dia tak sempat beramal,
ada hamba Allah ni, dia convert kepada Islam, lepas tu meninggal. Apa hukumnya orang ini? Boleh tak dia masuk syurga? Boleh. Allah sudah ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu sebab dia masuk Islam. Yang dia belum pernah sembahyang, belum sujud, itu pun ada sahabat yang pernah seperti itu. Mereka tak pernah sembahyang. Ada seorang sahabat ikut perang, memerangi Rasulullah SAW. Atau ketika dia masuk, macam mana Allah bagi hidayah kepada dia, dia masuk kepada kemah umat Islam, sehingga dia kata, aku nak masuk Islam, kata. Okey, okey, apa yang Rasulullah nak suruh aku saya buat, kata. Okey, kacir-kacirkan musuh. Dia pun balik lagi, hui, dia kata, tentera Rasulullah ni tak boleh dilawan, jangan main-main. Dia sebenarnya lemahkan. Sebenarnya tentera Rasulullah tak banyak, tentera musuh ni lebih banyak. Jangan, tak boleh main. Jadi lemah semangat tentera musuh ni, musyrikin, lemah. Lepas itu berlaku peperangan. Ini mukadimah tu tadi. Lagu perang, dia mati dalam tu perang. Inilah orang yang sedikit amalnya. Amal cuma mengucap la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk syurga dengan amal yang sedikit, tetapi dia dapat syurga. Tak pernah menyembah Allah. Seorang muallaf ini saya katakan, seorang yang convert kepada Islam, dia boleh masuk syurga sebab kalimah la ilaha illallah, dengan rahmat Allah. Sebab itulah Rasulullah SAW menyebut, tidak seseorang yang masuk syurga sebab amal-amalnya. Hatta engkau juga ya Rasulullah, hatta aku. Tetapi masuk syurga dengan rahmat Allah. Bayangkan tadi orang yang tidak pernah sembahyang, macam mana ni? Dia tidak sembahyang tetapi dia masuk syurga. Orang yang seorang wanita pelacur, zaman Bani Israel, dia seorang pelacur, tetapi lepas itu dia buat amal yang soleh, dan diterima amalnya. Allah tahu berikan keampunan kepadanya, dimasukkan dalam syurga. Begitu dahsyat. Itu juga orang yang membunuh 99 orang, lepas itu disempurnakan lagi sampai 100. 91 orang yang dibunuh ni, agak-agaknya apa balasan kepada orang seperti ini? Lepas itu dia taubat, dikembalikan kepada fitrah dia. Allah terima taubat dia. Mana amal-amal solehnya? Tidak ada. Tetapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Gitu juga kita. Kita tidak masuk syurga dengan sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita. Tetapi apa guna sembahyang puasa kita? Dengan kita melakukan sembahyang, dengan kita melakukan puasa, zakat, haji dan segala amal ibadah yang sifatnya wajib dan sunatnya, Allah akan sayang kepada kita. Inilah, dengan sayang inilah Allah masuk kita dalam syurga. Dan ini juga ulama menyebut bahawa amal-amal soleh kita menjadi penentu masuk dalam syurga ni, ikut tingkat-tingkat dia dalam syurga. Siapa yang banyak solat, oh ini. Siapa yang banyak sedekah, oh masuk pintu sedekah. Siapa yang banyak puasanya, pintu rayyan. Siapa yang paling banyak jihad, pintu jihad. Paling tinggi dalam, itu paling banyak amalnya, waktu paling tinggi. Saya kira dalam satu hadis sahih dikatakan, rattilil Quran kama rattalta fid dunya atau kama qala. Bacalah olehmu Al-Quran. Ketika orang sudah diberikan keputusan masuk syurga ni, sebelum dia masuk syurga, dia suruh membaca Quran lagi. Quran sudah tidak ada, tetapi dia sudah hafal. Berapa ayat yang dihafal, itu yang dibaca. Setiap ayat yang dibaca meningkat sampai akhir ayat yang dihafal. Jadi begitu. Jadi Al-Quran ini bukan hanya habis kita baca di sini, kiamat hancur, tak ada lagi. Tak, dibawa lagi sampai ke akhirat, sampai ke alam mahsyar. Jadi sebab itulah menghafalnya bukan untuk imam-imam saja. Bukan untuk imam. Imam memang dia kena hafal. So dia memang imam, tak akan baca surah yang sama berulang-ulang. Dia hafal lagi. Kita nak juga di akhirat kelak diperintah atau disuruh oleh Allah SWT, baca olehmu Al-Quran sebagaimana kau baca dulu di dunia. Disuruh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai banyak yang kata apa, dia tak suruh bacaan ni, buka buku, buka kitab Al-Quran ni, baca tak. Apa yang kita hafal. Sebab itulah berusahalah menghafal apa yang paling mudah, hafal. Daripada juzuk yang belakang, juzuk 30.
Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq, qul huwallahu ahad, sampai semakin banyak kita hafal semakin lancar, semakin lancar kita punya hafalan, semakin kuat otak kita. Lepas itu cuba buka lagi surah-surah yang lazim. Lazim maksudnya surah Yasin, surah Kahfi, surah Sajadah, surah Insan, surah apa lagi? Banyak surah-surah yang memang Waqiah. Lepas itu buka daripada depan, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW. Dia kata apa? Siapa yang baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka dia akan diberikan syafaat oleh dua surah ini pada hari kiamat kelak. Dan Al-Quran keseluruhannya memberikan syafaat kepada orang yang bacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat kelak menjadi penolong kepada orang yang ini yang membacanya. Ini Quran ni sangat dahsyat, sangat dahsyat. Kalamullah, kata-kata Allah. Bila kita baca, kita dapat pahala setiap huruf, setiap huruf. Di akhirat kelak diberikan pertolongan. Di akhirat kelak diberikan peluang untuk membaca lagi. Diangkatkan derajat sesuai dengan apa yang dibaca. Itu dia. Jadi mari kita baca Al-Quran dan hafalkan. Untuk apa yang kita rasa boleh hafal. Walaupun satu ayat satu hari. Saya pun menghafal lagi, baca lagi. Hatta orang yang sudah hafal, dia ulang lagi. Mungkin dia ulang sehari tu 5 juzuk. Masya-Allah. Ambil surah ni, ambil surah yang mudah-mudah, sehingga memberikan galakan dan motivasi kepada kita untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Sehingga kan Rasulullah menyebut orang yang tidak ada dalam hatinya Quran ni kabaitil kharib, seperti rumah buruk. Di kampung ini saya tak tahu kalau ada rumah kita tengok ini rumah macam rumah berhantu ni, lama dah tak ada orang duduk ke sini. Mana ada orang nak tinggal, sebab buruk. Sarang labah-labah, tai tikus, lipas, apa lagi macam-macam di situ. Dalam masuk datang, dalam kita rasa memanglah rumah kita pun 3 hari 4 hari ditinggalkan, dia pun jin pun masuk, syaitan pun masuk. Ini kan pula bertahun-tahun ini, memang dia kalau istilah orang dulu kata jin bertendang. Kan jin bertendang, jin berkeluarga situ. Jadi ibarat orang yang tidak menghafal Quran, tidak ada Al-Quran dalam hati dia, seperti rumah buruk. Itu. Orang yang menghafal Quran ni, dia masya-Allah, hatinya sentiasa segar. Sentiasa segar menghafal Qurannya. Walaupun umurnya sudah lanjut. Jangan kita kata umur saya 50 60. Bukan masa saya nak menghafal lagi. Tidak. Esok nak mati hafal sehari ini. Itu akan dibaca pada hari kiamat kelak. Bacalah, bacalah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ni imam. Imam maksudnya yang kita ikuti. Wa huda, hudan itu petunjuk, wa rahmah, rahmat. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kami kepada ayat-ayat yang kami dilupa. Kami dilupa, nusina sebenarnya, bukan kami lupa. Istilah Al-Quran ni kita tak sebut kita lupa, tapi kami dilupa oleh Al-Quran. Sebab kita malas, kita tak ulang, jadi kita dilupa oleh Al-Quran, sehingga kita tak ingat dah. Wa zakirna minhum ma nusina wa 'alimna minhum ma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami jahil terhadapnya. Warzuqna tilawatu ana al-lail wa atrafan nahar. Kurniakanlah kami dapat membaca siang dan malam baca. Al-Quran ni sangat hebat. Bacalah. Dia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Jadi ini tentang hadis yang cerita tentang orang yang mengucap la ilaha illallah ni khalisan min qalbi, ikhlas. Kalau bukan kena paksaan. Tetapi ini menyebabkan dia seronok untuk melakukan ibadah selepas itu. Okey, itu cerita tentang apa kesinambungan daripada hadis-hadis sebelum ini yang cerita tentang ikhlas. Hadis yang seterusnya, keutamaan membaca ta'awuz ketika masuk tandas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahu al-Bukhari. Ibn Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam
memasuki tandas. Kalau istilah Indonesia WC, WC. Baginda membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini kita banyak hafal insya-Allah Tapi yang belum hafal tu kena hafal lah Saya tengok ada sekolah Gelar agama lah, SK agama Sebelum tandas dia letak depan situ. Sebab budak-budak ada yang tidak hafal Masa berjalan-jalan sampai situ Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia masuk. Tapi lama-lama dia hafal. Dia hafal Kalau di rumah kita boleh letak Tapi jangan letak di pintu Kita letak di pintu, nanti kita masuk situ dia masuk dalam bahagian tandas Letak di tempat dinding ni Kalau kita hafal lah untuk mengajar anak-anak kita atau cucu kita atau mungkin kita sendiri tidak hafal tidak apa, jangan malu minta perlindungan kepada Allah SWT ketika masuk tandasnya. Kenapa minta perlindungan ini? Kita tengok ni Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Battal, apakah bacaan doa ini khusus pada tempat-tempat untuk membuang hajat atau untuk kencing dan berak? Kerana ia dihuni oleh syaitan. Syaitan menghuni dalamnya Jadi tak boleh lama-lama Jangan main-main ada orang bawa handphone bunyi-bunyi lagu-lagu jangan bawa muzik-muzik dalam tu memang seronok lah dia. Dia pun goyang-goyang juga. Goyang-goyang juga dia. Seronok dia. Jangan disebabkan perbuatan kita dia seronok. Maksud dia suka kita, dia suka kepada kita. Jadi ada yang bertanya, adakah ini khusus untuk ketika kita membuang hajat? Berak atau kencing? Sebab dia dihuni oleh syaitan. Seperti yang terdapat dalam hadis Zaid bin Arqam, yang terdapat dalam beberapa kitab sunan atau mencakup semua tempat. Kita nak pergi, kalau bahasa kita babas, hutan semak samun, tak ada tandas, nak kencing, baca tak ini? Baca tak? Dia kata apa? Atau mencakup semua tempat sampai jika dia misalnya kencing di tempayan yang terdapat di rumahnya. Yang paling sahih adalah pendapat kedua. Maksudnya tandas ni kalau semak samun itu tidaklah. Kemudian dia berkata di tempat-tempat yang disiapkan untuk membuang hajat, lalu dia mengucapkan sebelum masuk. Ini tempat memang tempat buang hajat. Tapi kalau di market pub tahu kita pub di Bintulu ni pasar utama Bintulu. Kalau kita pergi belakang ni, sekarang dah tak ada kedai-kedai jual bilis apa lagi dulu dekat tong sampah belakang ni orang memang jadikan tandas. Tapi bukan rasmi. Kadang-kadang saya selalu ke situ ada bomba orang kata memancar ke situ 2-3 orang. Yang macam tu itu bukan tandas. Itu bukan tandas. Jadi itu tak payahlah nak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu Islam tak melarang kencing seperti itu. Terbuka satu kencing tu memang dia memancar ke pakaian dia. Itu yang disebutkan azab kubur ni. Orang yang tidak bersih daripada kencing. Nauzubillah min zalik. Kalaupun kita terdesak ni, janganlah nampak oleh orang. Kerana kita cari kayu dalam hutan, nak berak, nak kencing macam mana? Takkan nak pergi tandas 2-3 km ataupun 5 km. Pergi tak apa, cari tempat tempat itu tutup. Sebab itu dalam Islam ni boleh kita beristinja dengan batu, kayu ataupun daun ataupun tisu. Boleh. Kalau ada air, gunakan air. Bukannya kita tengok macam tu. Dia tak basuh kan, dia tidak ada istinja. Najis tu memang kena seluar. Seluar luar, seluar dalam kena. Itu kalau diamalkan selalu tu memang dijamin dia azab dalam kubur. Jadi ini kata ulama. Adapun di tempat-tempat lain, maka dia mengucapkan pada awal melakukan, seperti misalnya pada saat menyingsingkan pakaiannya. Dan ini merupakan pendapat jumhur. Ada tempat-tempat tertentu boleh juga kita baca doa. Ini tempat memang orang kencing di sini, kita bacalah. Bila tempat kencing ni syaitan suka. Dia suka tempat kotor. Tempat berak, tempat kencing ni, tempat buang najis. Dia suka tempat itu. Itu.
Macam apa? Macam lalat lah. Lalat suka tempat nak kotor. Tempat bersih dia tak datang. Tengok, dia balik cari tempat kotor. Jadi syaitan dia akan cari tempat-tempat yang najis atau kotor ni. Kata al-khubus adalah bentuk jamak daripada khabith. Yang dimaksudkan adalah syaitan jantan. Khubus wal khaba'ith itu syaitan betina. Dia ada jantan betina dalam tandas tu, jangan main-main. Ada kadang-kadang orang balik dari tandas ni tak tentu, jadi dia macam apa, pelik. Dia dirasuk oleh syaitan. Tak baca doa, walaupun simple doa ini. Rasulullah dah ajar kita untuk membaca doa, supaya syaitan ni tidak mengganggu kita. Bila kita baca je, kita terpelihara. Walaupun syaitan tengok kita, dia nak masuk tak dapat, nak ganggu kita tak dapat. Itu. Dan kita tengok lagi hadis yang lain. Ini benda yang mudah. Mungkin orang dah amal dah bertahun-tahun dah. Tapi kalau kita belum amalkan, itu. Cuma satu lagi. Bila kita masuk tandas, kita letak slipper kan. Kadang-kadang letak dalam tandas. Kita masuk kaki kan. Kaki kiri. Sebab kita nak ambil fadilat, masuk slipper sebelah kanan. Jadi kita masuk dulu kanan. Salah. Kita masuk dulu. Masuk kiri. Pijak slipper ni. Ini slipper sebelah kanan masuk ke kaki. Kita masuk sebelah kiri. Betul lepas tu kanan. Tetapi kita belum masuk lagi slipper ni. Slipper dalam slipper sebelah kiri ni. Tapi kita pijak je. Itu kaedah. Kita nak ambil afdaliyat lah, kelebihan. Pijak ini masuk dulu, lepas tu baru masuk. Itu kalau kadang slipper dia letak di dalam. Kalau di luar senang. Itu. Dalam tanda ni kita tidak boleh berzikir, ngulang Al-Quran tak boleh, dalam hati pun tak boleh. Sebab itulah bila kita keluar, kita baca doa yang diajar oleh baginda SAW, ghufranak ghufranak ghufranak. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Mohon ampun pula. Sebab di dalam tu tak boleh kita nak berzikir. Ada lagi doa lain, alhamdulillahillazi azhabani anni al-azam. Ya Allah, segala puji bagi Allah, yang telah menghilangkan aku daripada kesakitan. Sakit ni, nak kencing sakit, kena buang cepat-cepat. Berak sakit perut, kena dibuang. Tapi dah kita buang, kita rasa nikmat. Alhamdulillah. Apa nak cakap? Apa nak ucapkan? Alhamdulillahillazi azhabani al-adza. Ataupun ghufranak. Itu sebenarnya. Okey, habis Habis hadis itu. Kita tengok tentang apa keutamaan wuduk dan lainnya. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfari. Rawahu Muslim. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk, mula berwuduk, lalu memperelokkan wuduknya. Apa maksud memperelokkan wuduk ni? Betul-betul wuduk sempurna. Sekarang kita tengok wuduk sempurna ni juga termasuk menggunakan air yang sangat sedikit dan minimal. Sekarang kita tengok orang sediakan tempat wuduk ni bermacam-macam. Bila kita tekan baru dia keluar. Sebab nak minimizekan, nak mensedikitkan penggunaan air. Bukan cuci tangan, tapi air keluar. Tapi ada juga yang kita gunakan pipe jenis apa yang biasa, setelah tepi wuduk tutup lagi. Cuci tangan, buka lagi, tutup lagi. Itu nak jimat sebenarnya. Itu pun diberikan kesempurnaan terhadap orang yang melakukan wuduk ini. Di antara kesempurnaan wuduk juga adalah membasuh semua anggota wuduk ini dengan menggosok-gosok, melebihkan sedikit daripada tempat wuduk. Contohnya siku ni, memang ada kita tengok dalam ceramah, ada ustaz kata sampai sini, sampai ketiak. Ada Abu Hurairah sebut dalam bukan hadis Nabi tetapi Abu Hurairah, sampai sini dia kata, sampai ini. Kalau kaki ni sampai lutut, dia kata, tapi tak payah, tak payah. Cukuplah lebih sikit daripada buku lali kita, atas sikit,
supaya dia terlepas kewajipan dia. Kalau tangan ni lebih sikit lah, sempurnakan. Itu juga dengan kaki kita gosok, gosok. Jadi apa yang berlaku apabila dia berwuduk dan memperelokkan wuduknya, maka terhapuslah dosa-dosanya daripada jasadnya. Dosa jasad ni banyak, hingga dosa-dosa itu keluar daripada bawah kuku-kukunya. Dan hadis lain dia katakan sehingga akhir qatrah min azfari, sehingga titisan terakhir daripada kukunya. Cuma kita tak dapat tengok air ni keluar hitam. Kalau macam tu memang banyak betul dosa ni. Tapi tak nampak. Allah pernah letak mikroskop tak. Dia bukan, dosa ni bukan nampak dalam bentuk warna. Ada lagi hadis ini agak panjang tak apa kita baca ikut kadar kita mampulah. Anu Abi Umamah qala Amr bin Abasah As-Sulami kuntu wa ana fil jahiliyah azunnu anna an-nasa ala dalalatin wa dzakara qissata islamihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qultu ya nabiy Allah fal wudhu haddathni anhu qala ma minkum rajulun yuqarribu wudhu'ahu fatamadmadu wastanshiqu fayansharu illa kharrat khataya wajhihi wa fihi khayashimihim thumma idza ghasala wajhahu kama amara Allah illa kharrat khataya wajhihi min azfari lihyatihim ma'al ma'i thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqaini illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'i thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min azfari sya'rihim ma'al ma'i thumma yaghsilu qadamayhi ila al-ka'bayn illa kharrat khataya rajlayhi min anamilihi ma'al ma'i in huwa qama fa shalla fa hamidallahu wa athna alaihim famajjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farragha qalbahu lillahi illa ansarafa min khati'atihi ka hayati yawma waladathu ummuhu. Insyaallah panjang juga hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah. Dia berkata, Amr bin Abasah As-Sulami berkata, semasa jahiliyah aku pernah menyangka orang-orang yang berada dalam sesatan. Lalu dia menceritakan kisah masuk Islamnya. Orang kafir ni menganggap orang Islam ni sesat. Begitu kita dalam Islam ni menganggap orang yang tidak Islam ni ialah sesat. Jadi begitulah sehinggalah dia memeluk Islam dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Amr bin Abbasah ni. Kemudian disebutkan, maka ku katakan, wahai Nabi Allah, ceritakanlah kepadaku bagaimana wuduk itu. Bagaimana wuduk ni? Dia telah memeluk Islam tapi nak belajar berwuduk. Baginda SAW berkata, tetap bersabda, tiada seorang pun daripada kamu berwuduk lalu berkumur-kumur. Ini berkumur-kumur, menghirup air ke hidungnya lalu mengeluarkan, melainkan hilanglah dosa-dosa mukanya. Dosa melihat, dosa muka kita ni ada. Di sini disebut pula dan rongga-rongga hidungnya. Kemudian jika dia membasuh mukanya seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, maka hilanglah dosa-dosa mukanya daripada hujung janggutnya bersamaan dengan air wuduk tersebut. Kemudian jika dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku, maka hilanglah dosa-dosa kedua tangannya daripada jemari-jemari bersamaan dengan air wuduk tersebut. Kemudian jika dia mengusap kepalanya, maka hilanglah dosa-dosa kepalanya daripada hujung rambutnya bersamaan dengan air wuduk tersebut. Kemudian jika dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki ataupun ketika buku lalinya, maka hilang dosa-dosa kedua kakinya daripada hujung jari jemarinya bersamaan dengan air wuduk tersebut. Jika dia berdiri kemudian melaksanakan salat, lalu dia memuji Allah, mengagungkan kebesaran Allah dengan semestinya, serta mengosongkan hatinya untuk menghadap Allah, kosongkan segala dunia ni, segala apa yang ada di dunia ini, Allah saja yang diingat. Maka sirnalah, hapuslah dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Dahsyat wuduk. Wuduk ni sangat dahsyat, boleh menyebabkan orang ni bersih dosa. Tetapi kita tidak terbayang. Jadi setiap kali kita bermadmadah, berkumur-kumur, masuk air dalam hidung ni, dosa kita sedang dihapus oleh Allah.
cuci muka, dosa daripada muka, tangan, kepala, kaki, dibersihkan dosa-dosa kita. Sebab itulah dalam satu hadis Rasulullah menyebutnya, apa agaknya yang kamu fikirkan? Dia kata kepada sahabatnya, kalau ada orang, ada rumah, di depan rumahnya ada sungai. Sekarang tak ada kan, kadang-kadang di kampung-kampung ada, di Mato, ataupun di mana agak-agaknya, di Belangian mungkin, di Mukah mungkin, Dulu ni ada mungkin tempat-tempat tertentu, di belakang rumah ataupun di depan rumah ni ada sungai, tiap-tiap hari ni terjun, mandi, 5 kali sehari. Agak-agaknya kata Rasulullah SAW, ada tak daki kotoran? Tidak ada ya Rasulullah. Begitulah ibarat orang yang sembahyang 5 waktu, 5 kali, 5 waktu ini sehari semalam, bersih, subuh bersih, keluar dosa lagi, zuhur bersih, keluar dosa lagi sikit, asar bersih lagi, maghrib, isyak bersih. Kalau bila habis isyak ni, pagi kalau ikut kilat solat memang betul-betul dosa. Tapi dengan sembahyang ni Allah bersihkan. Allah bersihkan. Belum lagi kita berjalan, berjalan kaki Allah hapuskan dosa. Setiap langkah kita, kiri kanan tu Allah hapuskan dosa. Berikan, angkatkan derajat, dia berikan pahala. Belum lagi itu, ini berwuduk. Berwuduk, banyak sangat proses penghapusan dosa yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang beriman ini. Sangat dahsyat. Sangat apa nak istilah kata ihsan, belas kasihan Allah kepada kita semua ni. Ke berapa habis? 28, makin lambat ya. Ada lagi hadis yang senada dengan hadis yang tadi, bila seorang hamba muslim ataupun mukmin berwuduk lalu dia membasuh mukanya, maka keluarlah daripada mukanya seluruh dosa yang pernah dilihatnya dengan kedua matanya. Mata kita ni kadang-kadang tak, memang ada dosa. Tak keluar rumah tengok TV boleh dosa. Kalau rumah lagi lah, pergi pasar, pergi supermarket, cuci mata katanya. Cuci mata tu bukan cuci mata tu, kotorkan mata. Sebab maksiat. Ni Rasulullah zalik. Jadi itu kena istighfar, untuk bersih. Tak apa dia kata, tak apa pergi cuci mata, nanti sembahyang cucilah, bersihlah. Kalau bersih semua, kalau sengaja buat macam tu, tak betul lah. Alhamdulillah, kita berada di akhir perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu yang sedikit tetapi bermanfaat kita amalkan, sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekelemahan dan kekurangan. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.